19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Maksudnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta, dan mereka yang percayakan hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya, dan mereka yang cemas takut bertimpa azab Tuhannya, kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seseorang pun merasa aman terhadapnya. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahyanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil semasa mereka menjadi saksi, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Mereka yang demikian sifat-sifatnya ditempatkan di dalam syurga dengan diberikan penghormatan. Setelah dinyatakan dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan hari kiamat, huru-hara dan dahsyatnya, maka Allah menyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini tentang perangai manusia mengikut tabi'i dan kejadiannya. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan resah dan gelisah. Ini perangai manusia. Perangai dia dalam keadaan yang tidak tetap, dalam keadaan yang tidak seimbang, kerana Allah Ta'ala jadikan manusia ni ada akal dan ada hawa nafsu. Tabi'i lain dengan malaikat. Malaikat tabi'inya taat semata-mata, tak derhaka kepada Allah sekali-kali. Itu malaikat. Kemudian binatang pula ada hawa nafsu, tidak ada akal. Syaitan pula ke hawa nafsu saja, akal tak guna langsung. Ruhnya ada,
diciptakan untuk kejahatan. Manusia ada akal, ada roh dan ada jasad, boleh menilai baik dan buruk. Maka mereka diuji dengan baik dan buruk ini. Maka Tuhan jadikan hati mereka berbalik-balik. Perangai mereka sangat mencabar. Ini perangai manusia, diuji supaya bersabar ataupun syukur. Ada manusia bila menghadapi ujian ini tidak sabar. Bila diuji dengan bala bencana. Ada manusia yang tidak bersyukur bila diuji dengan nikmat. Itu perangai manusia dalam keadaan yang keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, bila mengenainya oleh perkara yang buruk, perkara yang tak diingini, kesusahan, sakit, ketakutan, menyebabkan mereka dalam keadaan yang keluh kesah. Ada yang putus asa, ada yang sabar, ada yang boleh buat perhitungan, dan ada yang tak boleh buat perhitungan. Tuhan mengatakan di sana, ada orang yang boleh mengawal dirinya bila menghadapi ujian ini. Kalau susah dia sabar, kalau senang dia syukur. Di antara orang-orangnya ialah illal musallin, malaikat orang-orang yang bersembahyang, alladzina hum ala salatihim daimun, yang berkekalan di atas sembahyang mereka. Ini orang yang pertama. Orang yang tak tinggal semayang. Bukan semayang berasa nak semayang, berasa malah tak semayang, itu tak ci. Itu tak betul. Orang yang sembahyang betul sembahyangnya, jaga sembahyangnya dan kekal sembahyangnya dalam waktu, terus menerus sembahyang, terutamanya yang wajib. Apalagi yang sunat, yang wajib mesti dibuat ditambah yang sunat. Di mana orang-orang ini Tuhan jadi boleh menghadapi ujian. Di sinilah disebut dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW apabila menghadapi sesuatu masalah, Nabi semayang. Bukan saja semayang hajat, termasuk semayang bila nak berperang, semayang menghadapi kesusahan dan bencana, semayang istikharah, macam-macam jenis semayang. Bila menghadapi masalah, Nabi semayang. Bukan saja semayang yang wajib, termasuk semayang yang sunat. Semayang yang wajib dikekalkan selama-lama. Orang ni insya-Allah tidak keluh kesah. Kalau menghadapi bala bencana, sabar. Menghadapi kesenangan, tak lupa syukur bernikmat Allah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang pada harta benda mereka ada hak yang diketahui bagi orang-orang yang meminta sedekah, dan orang-orang yang perlu pertolongan yang meminta sedekah. Yang kedua ialah orang-orang yang ada harta, dia tak leka dengan harta dia. Kalau dia ada harta, dia tunaikan hak harta dia. Bukan sahaja dia beri nafkah pada anak isteri yang wajib, bukan saja dia menunaikan zakat yang diwajibkan kepadanya, yang mesti ditunaikan, termasuklah membantu peminta-peminta sedekah yang datang meminta kepadanya bila minta pertolongan. Dan termasuklah membantu al-mahrum, orang-orang yang susah, yang tidak minta sedekah, yang ada maruah diri, yang Tuhan sebut dalam Quran, lil fuqara'il ladzina yuhsiruna fi sabilillah, bagi orang-orang yang fakir, yang berjuang perjalanan Allah, yang tidak meminta sedekah. Begitulah juga orang biasa yang ada maruah diri, yang tak meminta sedekah, di mana mereka yang ada harta, yang tunaikan hak harta ni, dia tidak keluh kesah menghadapi ujian. Diuji dengan harta, dia bersyukur. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka yang percaya adanya hari pembalasan. Begitu juga orang yang percaya adanya hari akhirat.
Yang percaya bukan saja manusia ni mati, ada soal dalam kubur, fitnah kubur. Yang percaya manusia dibangkitkan semula. Yang percaya manusia dihimpunkan di padang mahsyar, dihisap amalan mereka. Yang baik beriman masuk syurga, yang jahat, yang kafir masuk neraka. Dia percaya semua. Orang ni akan menghadapi ujian dengan sabar. Kalau susah dia sabar, kalau senang dia syukur. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang terhadap azab Tuhan mereka sangat takut. Mereka yang takut berazab Allah Ta'ala, termasuk kalangan yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Ada pula dia kata kalau tasawuf tu tinggi tak takut ke neraka ni, takut ke Tuhan je. Ni tinggi doa lalu susah juga. Ni Quran sebut ni. Ikutlah mana-mana. Orang-orang yang takut berazab Allah, inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak boleh diamankan. Tak boleh lari pada azab Allah Ta'ala. Sangat takut. Kalau buat salah, dicatat oleh malaikat, bukan saja Tuhan tahu, anggota pula bercakap, kena bercara depan Tuhan. Tuhan hukum masuk neraka. Tak boleh nak tebuh neraka dengan harta, dengan seluruh dunia dan segala-galanya. Tak aman. Malaikat dengan rahmat, kurnia dan keampunan Allah. Orang yang sedar begini, dia boleh menghadapi hidup dengan sabar dan syukur. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, yang ada kemaluan, ada hawa nafsu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Malaikat terhadap isteri-isteri mereka ataupun suami-suami mereka ataupun terhadap hamba-hamba perempuan yang dimiliki, yang diizinkan oleh syarak, maka mereka itu tidak dicela. Orang yang ada hawa nafsu dapat menahan kemaluan mereka, hanya digunakan mengikut yang dihalalkan oleh syarak, iaitulah berkahwin, bersetubuh dengan halal. Ingat yang halal dapat pahala dan mendapat zuriat yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Maka sesiapa yang melampau selepas itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Barang siapa yang memuaskan hawa nafsu mereka sehingga memuaskan bukan isteri dia, bukan suami dia, bagi orang lelaki bukan hamba-hamba perempuan yang dihalalkan kepadanya, dia berzina pula. Yang berzina ini melampaui batas. Orang ni orang tak boleh tak boleh nak tahan hawa nafsu, macam mana nak tahan menghadapi ujian dunia? Mereka yang tahan hawa nafsu mengikut yang halal saja akan tahan menghadapi ujian dunia, boleh sabar menghadapi bala dan boleh syukur bila menerima nikmat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang terhadap amanah dan janji mereka memelihara, menjaga amanah yang diberi dan memelihara janji yang diberikan kepadanya. Tak langgar janji. Hak jenis langgar janji, jenis khianat terhadap amanah, orang ni orang tak boleh menghadapi ujian dunia. Kalau orang tu amanah dia tunai, janji dia tunai, orang ni boleh hadapi ujian dunia. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang terhadap penyaksian, mereka menjadi saksi yang seadil-adilnya. Orang ni kalau dia bawa jadi saksi di mahkamah, dia menjadi saksi yang adil, walaupun terhadap keluarga dia, terhadap siapa saja. Yang salah dia kata salah, yang tak salah tak salah. Yang tak boleh diumpan dengan duit, tak boleh dirasuah. Kalau sekiranya lambat tengok duit, tak tahan, hak salah jadi hak salah jadi betul jadi salah pasal duit. Orang ni tak boleh hadap ujian dunia. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Diulang sekali lagi,
dan orang-orang yang memelihara sembahyang mereka, memelihara rukun, syarat dan peraturannya dan adab-adabnya. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu semua, mereka yang disebut senarainya tadi daripada awal, iaitulah mereka yang semayang, kekal semayangnya, mereka yang memelihara sembahyangnya, mereka yang tunaikan harta, mereka yang percaya hari akhirat, yang takut pada azab Allah, mereka yang memelihara kemaluan mereka, tak ikut hawa nafsu, mereka yang amanah dan tunai janji, mereka yang jadi saksi adil, mereka semua ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu semua di dalam syurga-syurga Tuhan, mereka dimuliakan di dalam syurga itu. Itulah dia senarai ahli-ahli syurga. Ayat ini menyebut senarai ahli-ahli syurga dengan syarat orang tu beriman dan menunaikan perkara-perkara yang disebut ini. Kalau sekiranya tak beriman, tak jadi apa. Buat amal pun iman tak ada, tak jadi apa. Iman dan menunaikan perkara-perkara yang tersebut di atas, maka mereka diterima oleh Allah pada hari kiamat kelak untuk menjadi ahli-ahli syurga yang dimuliakan di dalam syurga. Wallahu a'lam.